وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ni kita bersama dengan salah seorang di kalangan tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyiduna Usaid bin Al-Hudhair. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ketika seorang anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair tiba ke Yathrib, beliau merupakan duta atau pendakwah pertama yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewakili baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk menyampaikan berita tentang Islam, mengajarkan orang-orang di sana selok-belok tentang hukum hakam agama, membaca kepada mereka ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau di kota Madinah, beliau menjadi tetamu kepada Sayyiduna As'ad bin Zurarah yang merupakan salah seorang di kalangan pembesar Khazraj, kabilah Khazraj. As'ad bin Zurarah di kalangan para sahabat Ansar yang terawal memeluk Islam. Lalu dijadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah dan sebagai tempat orang-orang yang ingin mengetahui tentang agama Islam datang bertanya dan mendengar sendiri daripada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka Sayyidina Mus'ab bin Umair sangat mendapat perhatian daripada penduduk Madinah. Saban hari ada sahaja di kalangan mereka yang datang memenuhi majlis di rumah Sayyiduna As'ad bin Zurarah, mendengar sendiri daripada anak muda yang hebat ini, Mus'ab bin Umair. Apa yang menjadikan mereka begitu tertarik adalah kerana kefasihannya berbicara, hujjahnya yang begitu kuat dan jelas, lemah lembutnya berbicara, dan pancaran cahaya iman yang kelihatan jelas dari wajahnya. Di samping itu, ada satu lagi perkara yang sangat menarik perhatian mereka berbanding unsur-unsur yang lain, iaitulah Al-Quran yang sering dibacakan oleh Sayyiduna Mus'ab bin Umair. Sehingga kan dengan suaranya yang nyaring, merdu, menjadikan hati orang-orang yang mendengar sendiri dari mulutnya begitu khusyuk, lembut, sehingga menjadikan juga mata-mata mereka mengalir air mata, dan akhirnya tidak ada yang bangun daripada tempat duduknya kecuali dia beriman dengan Allah, mempercayai akan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Sayyiduna As'ad bin Zurarah keluar dan membawa Sayyiduna Mus'ab bin Umair untuk bertemu dengan sekumpulan di kalangan Bani Abdil Ashhal dan menceritakan kepada mereka tentang Islam, mengajak mereka kepada Islam. Lalu mereka berdua masuk ke dalam sebuah kebun di antara kebun-kebun milik Bani Abdil Ashhal. Mereka berdua pun duduk berdekatan dengan sebuah telaga yang airnya begitu jernih, di bawah naungan bayang-bayang dan teduhan pohon tamar. Lalu datanglah orang ramai berkumpul di keliling mereka, mendengar. Sebahagian mereka telah memeluk Islam dan sebahagian lagi belum memeluk Islam. Mendengar percakapannya, dakwahnya, ceritanya, selok-belok tentang Islam, dan apa yang sangat mereka nanti-nantikan ialah bacaan Al-Quran yang begitu menarik perhatian mereka. Sampai berita kedatangan dua orang itu, yakni
As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair ke kampung Bani Abdil Ashhal, sampai berita itu ke telinga Sa'ad bin Mu'az dan juga Usaid bin Hudhair, yang mereka berdua ini adalah orang besar Aus. Aus dan Khazraj ini telah lama bermusuhan. 20 tahun lebih mereka bermusuhan. Sehinggalah apabila mereka bertemu Nabi SAW, sebahagian mereka beriman memeluk Islam. Akhirnya sengketa itu semakin padam, semakin padam dan semakin padam. Namun kesannya masih ada, kerana sebahagian yang belum memeluk Islam dan sebahagian lagi telah memeluk Islam. Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Mu'az, kedua-dua mereka adalah tokoh, orang besar, bahkan orang kaya di kalangan Aus. Bila mendengar dua orang yang datang bercerita tentang Islam itu berdekatan dengan rumah mereka, kata Sa'ad bin Mu'az kepada Usaid bin Hudhair, "Wahai Usaid, boleh tak engkau pergi bertemu dengan anak muda yang datang dari Mekah ini? Engkau tanya kepadanya kenapa datang ke kampung kita, menipu orang-orang yang lemah di kalangan kita, memperbodohkan cara sembahan nenek moyang kita, bahkan membawa perkara baru yang tak pernah didengar. Engkau ancamlah dia, suruh dia berhenti daripada bercakap tentang agama baru yang karut ini. Sesungguhnya, kalaulah bukan kerana sepupuku As'ad bin Zurarah yang menjadikannya sebagai tetamu, aku sendiri akan pergi ke sana dan menghalangnya daripada dakwah ini." As'ad bin Zurarah sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az adalah sepupu kepada As'ad bin Zurarah. Walau seorang daripada Aus, seorang lagi daripada Khazraj. Maka bangunlah Usaid bin Hudhair dengan memegang tombaknya yang tajam. Yang tombak itu merupakan temannya ketika mereka berperang dahulu. Pergi dia menuju ke arah kebun yang berhimpun di dalamnya Bani Abdil Ashhal, mendengar kata-kata daripada seorang anak muda Quraisy, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sampai sahaja di hadapan jamaah yang berkumpul itu, terus dia berkata, "Waihaka ya Mus'ab." Minta maaf. Sampai sahaja beliau di hadapan jamaah itu, As'ad bin Zurarah yang melihat kedatangan Usaid bin Hudhair berkata, "Ya Mus'ab, hadza sayyidu qaumi." Wahai Mus'ab, ini penghulu kepada kaumnya. Dia adalah orang yang paling cerdik dan yang paling sempurna kepribadiannya. Dia adalah Usaid bin Hudhair. Jika dia memeluk Islam, semua kaumnya akan turut memeluk Islam. Maka bercakaplah dengan baik dengannya, tariklah perhatiannya untuk masuk ke dalam Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Terus Usaid bin Hudhair sampai di tempat berhimpun dan dalam keadaan berdiri, dia memandang kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair lalu berkata, "Ma jaa bikuma ila diyarina." Apa sebab kamu berdua datang ke kampung kami? "Wa aghrakuma bi du'afaina." Dan apa sebab, apa halnya kamu nak menipu orang-orang kampung kami yang lemah ni, yang tak faham apa ni? Tolong keluar dari kampung kami, pergilah. Sesungguhnya kami tidak berhajat kepada kamu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Satu bahasa kita, halau lah, hambat. Kita pergi balik. Kita suruh mai kot ni lah. Dia nak sembang pasal agama apa ni. Lalu Sayyidina Mus'ab memandang ke arah Sayyidina Usaid dengan wajahnya yang berseri-seri dengan cahaya iman. Lalu bercakap dengannya dengan kata-kata yang sangat jujur. Katanya, "Wahai Usaid, ya sayyida qaumi." Wahai tuan penghulu kepada kaumnya, boleh tak
jika engkau memilih yang lebih baik daripada itu, maknanya daripada engkau halau kami tanpa mendengar apa-apa, boleh tak engkau pilih sesuatu yang lebih baik daripada mengusir kami? Katanya, ma huwa? Apa yang lebih baik itu? Kata Sayyidina Mus'ab, engkau duduk sebentar dan dengarlah apa yang kami akan cakap. Fa in radita ma qulnahu qabiltah. Jika engkau redha terhadap apa yang kami sebut, maka engkau boleh terima perkara itu, dan jika engkau tidak meredai apa yang kami cakapkan, kami akan berpaling daripada kamu dan tak akan datang lagi ke kampung kamu ini. Sayyidina Usaid bin Hudhair seperti yang disebut oleh Sayyidina As'ad bin Zurarah, orang yang cerdik. Dia pun kata, apa salahnya untuk aku mendengar dahulu? Jika yang kamu percakapkan itu betul, apa salahnya? Dan jika tak betul, aku akan usir kamu segera. Kata Usaid, laqad ansaftah. Benarlah apa yang kamu sebut. Dia pun pacak tombak dia dan dia duduk. Lalu Sayyidina Mus'ab bin Umair fokus kepadanya. Bercerita kepadanya tentang hakikat Islam. Kenapa yang wajib disembah adalah Allah yang Maha Esa. Apa manfaatnya batu-batu yang diukir dengan tangan manusia lalu dituhankan, disembah, diminta redha, disembelih binatang kepadanya. Lalu akhirnya dia membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Sayyiduna Usaid bin Hudhair. Ketika itu berseri-seri wajahnya, tenang hatinya, terbuka akalnya, dan dia berkata, ma ahsana hadzal ladzi taqul. Alangkah indahnya apa yang engkau cakapkan ini. Wa ma ajalla dzalika alladzi tatslu. Dan alangkah agungnya apa yang engkau bacakan ini. Jika begitu, bagaimana yang harus aku buat untuk aku masuk Islam? Sayyidina Mus'ab sangat gembira. Lalu dia kata, taghtasil wa tutahhir thiyabak. Engkau mandi, bersihkan pakaianmu, kemudian bersaksilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dia pun bangun, menghampiri telaga itu, bersihkan dirinya, lalu mengucap syahadatain, dan dia salat 2 rakaat. Maka tergolonglah dia, Sayyidina Usaid bin Hudhair, sebagai salah seorang daripada orang-orang kenamaan Madinah, kalangan pahlawan yang ada di Madinah yang telah memeluk Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lihatlah bagaimana kedatangannya adalah untuk memusuhi dan mengusir, tetapi Allah berkehendak untuk dia menjadi salah seorang di kalangan pembela dan pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak selepas itu Sa'ad bin Mu'az pun macam tu juga. Bila tiba-tiba dia duduk tunggu Usaid bin Hudhair tak balik, dia pun pergi cari. Rupanya dia pun bila duduk dengar, akhirnya dia juga memeluk Islam. InsyaAllah kita akan sampai kepada kisah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, orang yang bergegar arash ketika nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malaikat berebut-rebut menyambut rohnya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sayyidina Usaid bin Hudhair digelar oleh kaumnya sebagai Al-Kamil. Al-Kamil ni maknanya orang yang sangat sempurna dan hebat. Kerana apa? Akalnya yang cerdik, keturunan dia yang mulia, yang hebat, dan kerana dia memiliki pedang dan pen. Ketika dia memegang pedang, maka alangkah hebatnya orang yang memegang pedang itu. Dan ketika dia memegang pen, maka alangkah hebatnya dia ketika dia menulis menggunakan pen itu. Dia di antara yang boleh dibilang di kota Madinah yang boleh membaca dan menulis. Maka kerana kekurangan orang-orang yang pandai begitu, beliau sangat disanjung. Apabila dia memeluk Islam, tentulah orang-orang yang lebih kurang sedikit daripadanya merasakan, kalaulah Usaid pun peluk Islam, yang cerdik macam dia peluk Islam, kita tentulah, apalagi kita nak fikir, kita pun kena masuk Islam. Maka disebabkan Islamnya dan Islam Sa'ad bin Mu'az,
telah memeluk Islam ramai di kalangan Aus. Tuan-tuan dirahmati Allah, akhirnya Madinah tersedia untuk menjadi tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tapak bergeraknya dakwah Islam sehingga tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah. Apa yang berlaku selepas Sayyidina Usaid memeluk Islam ialah dia jadi begitu ketagih dengan Al-Quran, bahasa kita. Begitu ketagih dengan Al-Quran. Dia seolah-olah dengan Al-Quran ini seperti orang yang sangat dahaga bertemu dengan sumber airnya yang sangat jernih. Dan dia tidak pernah dilihat kecuali sebagai seorang yang berperang di jalan Allah jika datang seruan tersebut, atau sedang membaca Al-Quran apabila masa-masa lapang tanpa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kerana suaranya yang begitu indah, merdu, mengasyikkan, menjadikan orang-orang yang mendengarnya khusyuk, bahkan mengalir air mata mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menanti-nantikan waktunya membaca Al-Quran. Bahkan mereka berlumba-lumba untuk mendengar bacaannya. Subhanallah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, alangkah siapa yang nak dengar Al-Quran ini turun ratban tariyan kama unzil, fresh, segar, dibaca seperti mana diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengarlah bacaan daripada Sayyidina Usaid bin Hudhair. Tuan-tuan dirahmati Allah, bahkan penghuni langit juga begitu rindu terhadap bacaan Sayyidina Usaid bin Hudhair. Suatu malam, Sayyidina Usaid bin Hudhair duduk di halaman rumahnya yang lapang. Ketika itu anaknya yang bernama Yahya sedang tidur di sisinya, dan untanya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah diikat berdekatan dengannya di kawasan lapang rumah dia. Malam itu sangat indah, tenang, langit yang dihiasi cahaya bulan yang ditemani oleh gemerlapan bintang-bintang. Lalu itu menimbulkan suasana yang sangat menyenangkan, dan tiba-tiba muncul kerinduan yang begitu mendesak dalam hatinya untuk membaca Al-Quran. Lalu dia pun memulakan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan dirahmati Allah, tiap kali dia membaca satu ayat, kudanya bergerak-gerak dengan kuat, meronta-ronta sehingga hampir terlepas daripada tali kekangan dan tali ikatannya. Bila melihat kudanya bergerak-gerak dengan kuat begitu, dia pun berhenti baca. Kuda dia pun tenang. Kemudian disambung lagi satu ayat, kudanya meronta pula, dia berhenti pula. Dia baca lagi, kuda dia meronta pula, dia berhenti pula, kerana bimbangkan kalau kuda itu terputus talinya lalu memijak anaknya yang sedang tidur, dia pun berhenti daripada membaca Al-Quran. Bila dia berhenti, dia melihat ke arah langit, lalu kelihatan di langit yang jauh sana ada suatu ghamamah, awan yang hampir menutup cahaya bulan yang terang pada malam itu, dan kelihatan bayang-bayang itu begitu indah dipandang, dan dia bercahaya seolah dia adalah lampu-lampu yang dinyalakan. Dan kemudian gerombolan bayang-bayang itu semakin naik tinggi ke atas, sehinggalah
hilang daripada pandangan Usaid bin Hudhair. Dia menjadi gelisah, bimbang dan takut. Apakah perkara itu? Keesokan paginya dia pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Nabi apa yang dia lihat semalam. Apa yang dia lakukan, dia baca kudanya meronta-ronta, kemudian ada seperti sekawanan burung atau seketul bayang-bayang. Wallahu a'lam nak gambarkan macam mana. Bayang-bayang yang besar, yang bercahaya semakin naik tinggi ke arah langit sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal malaikah kanat tastami'u laka ya Usaid. Itu adalah para malaikat yang mendengar bacaanmu wahai Usaid. Walau annaka madaita fi qira'atik la ra'aha an-nas wa lam tastatir minhum. Kalaulah engkau terus membaca Al-Quranmu semalam wahai Usaid, pasti manusia, yakni orang ramai akan dapat melihat para malaikat itu semakin datang menghampirimu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hadis ini dimuatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lihat betapa para malaikat pun merindui bacaan daripada seorang sahabat ini. Para malaikat hadir ketika dia membaca. Bismillah. Hingga kata Nabi, hampir saja para malaikat itu menjelmakan diri mereka dalam keadaan asal dan boleh dipandang oleh orang ramai akibat mereka terlalu asyik dengan bacaan Sayyidina Usaid bin Hudhair. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seperti mana Sayyidina Usaid sangat suka kepada Al-Quran, beliau juga sangat suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas cinta Usaid bin Hudhair ini dengan hebat, kerana dia sangat menghargai Sayyidina Usaid bin Hudhair. Kerana apabila Islamnya Sayyidina Usaid bin Hudhair telah menyebabkan ramai di kalangan orang-orang Aus juga memeluk Islam. Ini menjadikan dia sebagai salah seorang yang sangat berjasa dalam menyebarkan dakwah Islam. Dia sentiasa memandang ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah atau bercakap. Dan apa yang paling diingini oleh Sayyidina Usaid bin Hudhair ialah dia dapat menyentuh tubuhnya dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh memegang tangan Nabi, mengusap tangan Nabi dan menyentuh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Allah izinkan perkara itu berlaku. Ketika mana Sayyidina Usaid bin Hudhair ni dia seorang yang suka melawak dengan para sahabat. Bila dia sedang melawak, duk bercakap, cakap-cakapnya yang mendatangkan ketawa atau agak lucu sehingga para sahabat ketawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk berdekatan dengan Sayyidina Usaid bin Hudhair pun maknanya terkesan juga, ketawa. Sambil Nabi ketawa, Nabi menyucuk pinggangnya. Macam kita lah, kalau kawan duk buat lawak sambil gelak tu, sambil kita duk cuek dah. Masya Allah, para sahabat, mereka ada masanya, ada ketikanya mereka melawak sesama mereka. Bahkan Nabi turut serta dalam melawak mengusik itu. Bila Nabi tekan pinggang dia dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Usaid, "Auja'tani ya Rasulullah." Engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Iqtassa minni ya Usaid." Kalau begitu balaslah balik wahai Usaid. Kata Sayyidina Usaid, macam mana aku nak balas? Ketika engkau cucuk pinggangku, aku tak pakai apa? Tak pakai baju. Maka, jika engkau minta aku balas semula, singkaplah bajumu, hai Rasulullah, supaya menjadi adil. Nabi pun singkap pakaian Nabi SAW hingga menampakkan putihnya rusuk Nabi sampai ke ketiak Nabi. Maka ketika itu Sayyidina Usaid memeluk Nabi dan mencium rusuk Nabi SAW, dan dia berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah."
innaha labughyatun kuntu atamannaha mundu araftuk wa qad balaghtuha al-an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah keinginanku yang sangat tinggi, dan sejak berapa lama aku mengidamkan perkara ini, dan hari ini aku telah dapat. Maknanya menyentuh mulutku menyentuh tubuhmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sayyidina Usaid bin Hudhair seperti yang kita sebutkan, sangat diraikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, kata Sayyidina Usaid, aku datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sebutkan kepadanya tentang ada satu keluarga di kalangan Ansar, mereka ini sangat susah. Dan kebanyakan ahli keluarga itu adalah wanita. Maknanya kalau satu keluarga tu orang perempuan ramai, maknanya yang boleh keluar kerja tu sikit, yang boleh balik rezeki di rumah tu tak ramai. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usaid, engkau datang selepas kami telah habiskan apa yang ada, telah kami agih-agihkan. Maka beginilah, jika engkau dengar ada suatu harta yang banyak datang ke Madinah, maka segeralah kamu datang bertemu denganku dan sebutkanlah semula cerita tentang keluarga yang sangat miskin itu. Selepas daripada itu, datang harta rampasan perang daripada Khaybar. Nabi memenangi peperangan Khaybar, menentang musuh Allah di kalangan Yahud. Lalu Nabi SAW memberikan kepada orang-orang Ansar dan melebihkannya berbanding Muhajirin. Dan Nabi juga memberi kepada sebuah keluarga yang miskin yang diceritakan oleh Sayyidina Usaid dan melebihkan pemberian kepada mereka. Lalu aku kata kepadanya, jazakallahu anhum ya Nabiyallahi khaira. Semoga Allah membalasmu kerana engkau melakukan kebaikan kepada mereka. Allah balas kebaikan kepadamu, wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, bahkan kamu, wahai orang-orang Ansar, moga-moga Allah membalas kamu dengan balasan yang paling baik. Sesungguhnya kamu seperti yang aku tahu, a'iffatun subur, orang-orang yang sangat menjaga diri dan bersabar atas kepayahan. Ya, orang Madinah adalah orang yang berat untuk meminta. Mereka berat untuk meminta. Sebab itu Allah kata, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka ini melebihkan orang lain ke atas mereka, walau mereka sendiri dalam keadaan sangat berhajat kepada makan, minum dan harta. A'iffatun subur, kamu sangat menjaga diri, maruh kamu sangat tinggi, dan kamu sangat bersabar atas kepayahan. Dan demi Allah, kamu akan bertemu selepas kematianku nanti orang-orang yang suka melebihkan diri mereka berbanding orang lain. Maka hendaklah kamu sabar sehingga kamu bertemu dengan aku semula, dan tempat pertemuan kita adalah di telagaku yang orang yang meminumnya tidak akan dahaga lagi selepas itu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, beliau hidup sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau sangat mengagumi Sayyidina Usaid bin Hudhair. Apa sahaja yang ditegur oleh Sayyidina Usaid bin Hudhair akan diberi perhatian oleh Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar sering saja meminta pandangan daripada Sayyidina Usaid bin Hudhair. Ketika Sayyidina Usaid bin Hudhair meninggal dunia, beliau menanggung bebanan hutang sebanyak 4,000 dirham. Tu yang kata Nabi sebut tadi. Depa ni jaga maruah depa. Cuba lihat bagaimana dia datang bertemu dengan Nabi SAW, cerita tentang kepayahan orang lain. Dan dia tak cerita pasal dia payah. Walhal dia telah habis segala hartanya untuk disumbangkan di jalan Allah, hingga dia terpaksa berhutang
ada ketika keluar berjihad tidak memiliki bekalan, dia berhutang untuk dibeli bekalan makanan, dibawa untuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika mereka ahli keluarganya berbincang, kata mereka, beginilah kita jual satu kebun miliknya yang ditinggalkan. Yang kebun itu sepatutnya diagihkan sebagai harta warisan. Tapi kerana si mati ada hutang, maka boleh dijual kebun itu untuk dibayar hutang. Dengar cerita tentang hutang Usaid bin Hudhair ini oleh Sayyidina Umar. Lalu katanya, la atruku bani akhi Usaid 'alatan 'alan nas. Aku tak akan biarkan anak-anak kepada Usaid menjadi miskin, meminta-minta kepada orang ramai. Jika mereka menjual kebun mereka, apa sumber hidup mereka selepas ini? Kemudian Sayyidina Umar pergi bercakap dengan orang-orang yang memberi hutang kepada Sayyidina Usaid. Minta mereka supaya kamu ambillah setiap tahun, selama 4 tahun, ambillah hasil buah-buahan daripada kebun Usaid. Setiap kali kamu ambillah pada anggaran 1000 dirham. 4 tahun selesai. Masya Allah, ni Sayyidina Umar. Inilah khalifah yang sangat mengambil berat terhadap rakyatnya. Dia tak mahu orang yang meninggal dunia menanggung bebanan dan orang yang masih hidup juga menanggung bebanan. Maka difikirkan jalan yang sangat baik ialah tanah atau kebun itu tidak dijual, hasilnya digunakan untuk membayar hutang, yang hutang itu dibahagikan kepada 4 tahun. Radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Moga-moga Allah meridai Sayyidina Usaid dan para sahabat yang lain, menjadikan mereka sumber hidup kita, sumber menerangi kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah izinkan untuk kita menatap wajah-wajah mereka yang hebat ini, menjadi jiran-jiran mereka di dalam syurga kelak insya-Allah. Kemudian jika Allah panjangkan umur kita, kita akan bersama dengan habru ummah. Kita bersama dengan tokoh umat yang sangat hebat, iaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Amat rugi jika di sana ada orang yang mengaku Islam tetapi tidak tahu riwayat hidup Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Amat malang anak muda yang mengetahui nama-nama penyanyi sehingga peringkat antarabangsa yang datang dari Amerikanya, dari Baratnya, daripada Korea, tetapi tidak tahu siapakah Abdullah bin Abbas. Amat malang orang-orang yang bercita-cita untuk masuk syurga tetapi tidak tahu, tidak kenal siapakah di antara penghuni syurga Allah. Itulah di kalangan para sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Innahu fatal kuhul. Dia adalah anak muda tetapi sangat dewasa, memiliki lisan atau lidah yang sering bertanya dan memiliki hati yang sangat cerdas dan pintar. Radhiyallahu ta'ala anhum. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.